Saya yakin ramai yang susah gila nak prepare makanan apabila diet. Dan saya percaya bila tak pandai nak prepare, mesti diet tu mungkin ke laut terus kan. So, saya nak bagi tips bagaimana nak prepare meal plan ataupun prepare makanan dengan cara yang teratur. Saya yakin cabaran untuk orang yang bekerja ni adalah masa. Dia tak ada masa nak menyediakan makanan. Dia tak ada masa untuk sediakan makanan untuk diri dia. Dan juga bukan cabaran ni hanya untuk orang bekerja saja. Saya yakin juga untuk yang suri rumah pun, bila dah terlampau sibuk uruskan rumah tangga, uruskan uruskan anak-anak pergi sekolah. So, dalam masa yang sama, dia gagal untuk menguruskan masa dia, timing dia dah ke laut untuk pemakanan dia. Apabila dia beli makanan kat luar, untuk yang bekerja lah, apabila dia beli makanan kat luar, semua tak menepati cita rasa dia ataupun tak ikut piawaian diet dia. Contoh macam bergoreng banyak ataupun banyak fast food di sekeliling dia kan. Apabila dia beli makanan dekat luar juga, so dia tak mengikut diet yang disarankan. Macam tu. Itulah cabarannya. Untuk mengatasi masalah ni senang saja. Preparation makanan, kena rajin. Preparation makanan adalah kunci kejayaan bagi diet penurunan berat badan kita. Kalau fail, makanya fail lah diet kita. So, tips bagaimana nak konsisten prepare makanan supaya pemakanan kita jaga dan juga masa kita urus untuk mudah untuk kita konsisten pemakanan. First step adalah kena buat preparation meal, preparation selama 5 hari ke ataupun setiap hari. Macam saya tak suka preparation makanan saya tu buat berhari-hari. Maksudnya malam ni saya akan buat untuk pemakanan saya esok, ataupun saya nak fresh lagi, saya akan buat esok pagi. Saya akan bangun awal lah. Saya memang sentiasa bangun awal untuk menyediakan sarapan, menyediakan untuk masakan untuk suami dan anak bekalan pergi bekerja. So, saya tak ada masalah sebab itu. Saya akan buat preparation. Contoh, saya akan buat potong buah-buahan, sayuran sebagai snacking saya. Siap-siap dalam bekal yang saya buat tu untuk dibawa ke pejabat. Pada yang bukan macam payahnya nak bangun awal macam saya ni kan. So, you all kena buat pada malam tu, sebelum nak tidur ataupun dalam lepas isyak macam tu, dah siap-siap dah buah-buahan yang korang ada dan juga sayuran yang korang ada, dan juga apa yang korang nak masak untuk esok. Preparation makanan ni lah. So, bila korang dah siap-siap semua, dah potong siap-siap buah, snacking korang tu, dah letak satu bekal. Mana yang buah, sayur tu kena letak dalam peta ais lah kan. Macam ada kacang semua tu, korang dah siap-siap letak dalam bekal korang tu. Tapi macam saya memang tak minat buat macam tu sebab saya suka makanan yang fresh. Saya akan buat di pagi hari. Saya bangun di pagi hari, sementara nak tunggu masakan yang saya masak untuk suami dan anak-anak. So, saya boleh prepare saya punya snacking. Antara buah yang boleh tahan adalah dragon fruit, apple, jambu batu ataupun nenas. So, terpulanglah macam saya biasa, saya konsisten dengan buah adalah dengan nenas dan juga jambu batu. Kalau ada dragon fruit, saya akan bawa dragon fruit. Ni antara yang orang kata kalau snacking pun ada rasa manis-manis sikit kan. Dan sayuran yang saya sarankan, biasa saya akan bawa yang mudah seperti carrot, timun atau tomato. So, saya nak bagi tahu snacking saya sebenarnya, saya ramai yang snacking kadang-kadang bawa ke kacang kan. Macam snacking saya tak akan bawa ke kacang tu sebab bahaya untuk diri saya. Saya akan mengunyah aja. So, lebih baik saya mengunyah dengan buah-buahan yang ada ataupun sayuran. Seperti timun tu kokrak-kokrak kan. Sudah ada bunyi macam kita snacking kan. Memang tak sedap, tapi sebenarnya dia membantu dan menggalakkan kita untuk kita mencintai sayur untuk kesihatan kita. So, itulah snacking saya yang saya sentiasa buat untuk setiap hari. Saya tunjuk sebersikit lah. Yang ini saya makan nenas, buah-buahan. Saya simple je, cari apa yang ada. Buah-buahan nenas, apple, dan juga kadang-kadang saya akan beli buah lai kan. So, cari yang mudah sahaja. Untuk sayuran, saya ambil apa yang ada. Macam terung ni memang favourite saya. Dan juga untuk snacking saya akan ambil timun ni. Kadang-kadang saya akan ambil tomato dan juga carrot. Mudah aja. Salad ni kalau ada boleh, cuma dia tak tahan lama sikit lah. Okey, yang kedua adalah preparation air. Air perlu ada tau dalam badan kita. Jangan skip. Kena ikut keperluan yang badan kita perlukan. Sebelum ni saya pernah share kan macam mana keperluan air dalam badan. Kalau berat badan kita 25 kg bersamaan dengan 1 liter air. Kalau 50 kg bersamaan 2 liter air. Bawa air dari rumah. So, kalau kata pagi-pagi tu susah gila nak pergi kerja, takut rushing-rushing, malam tu macam biasa korang prepare air secukupnya dan letak dalam peta ais. So, esok
korang boleh ambil lah bersama dengan snacking yang korang buat, snacking sayuran yang korang buat. Dia sangat mudah sahaja. So kita kena ada disiplin lah di situ kan. So tak ada masalah. Macam mana penyediaan makanan saya setiap hari kan. So nak bagi tahu, saya nak bagi tahu apabila saya diet dengan cara clean 9, saya akan fokus clean 9 tu sebanyak 9 hari. Pemakanan saya tu kena ikut cara clean 9. Maksudnya tanpa perasa, dia kena ada perasa daripada original ataupun daripada organik semua tu. So saya akan follow cara tu. Dan next bila saya diet yang hari ke-10 tu dah boleh makan, ada perisa semua tu kan. So saya akan continue dengan masakan saya. Apa yang saya masak untuk family, itulah saya makan. Sebab diet saya mudah. Sebab saya tak nak diet. Apabila diet nanti kita akan stres kalau kita terlampau ikut follow makanan yang kita tak berapa nak biasa. Saya dah biasa dengan pemakanan yang saya masak. Maksudnya apa yang saya masak untuk suami saya dan anak-anak, itulah makanan saya. Tapi saya control by portion. Portion yang saya buat adalah suku-suku separuh. Suku-suku separuh ni untuk orang yang suka makan macam saya. So saya memang mengamalkan pemakanan suku-suku separuh dalam diet saya. So apa yang saya buat adalah setiap hari sebelum macam esok saya nak masak, malam ni saya akan prepare apa benda yang saya nak masak. Contoh saya nak masak kari ayam. So saya dah keluarkan ayam, saya dah bersih, saya dah buat perencah rempah-rempah semua tu. So esok pagi saya terus masak. Then untuk sayuran saya pula, sayuran saya terpulang. Kadang-kadang saya nak makan ulam sahaja. Nak mudah makan ulam macam timun, macam carrot mentah kan. Saya mudah saja. Tapi kalau nak masak pun boleh. Tapi masak kita kena kurang minyak untuk pemakanan kita. So apa yang saya masak, itulah suami dan anak saya makan. Kalau saya makan kari ayam, saya tak akan ambil kuah, tak akan ambil ayam sahaja. Sebab dekat ayam tu dah siap ada perasa dan juga dah ada kuah sikit situ kan. So kita boleh makan dengan nasi kita. So saya nak cerita, kalau diet suku separuh ni kita mudah saja nak kira karbo kena sepenumbuk ni. Maksudnya nasi kena ikut sepenumbuk ni. Kalau penumbuk dia besar, tangan dia besar lah. Kalau saya macam ni je. Then saya akan ambil protein tak kisah ayam ke apa ke kan. So saya kena ambil besar tapak tangan ni, saya kena ambil ni. Then saya akan ambil fiber adalah sayuran tak kisahlah sayuran apa, tapi pastikan sayuran yang kena ada macam ni. Dia kena sebesar ni. Kalau sayuran tu bertumis, tapi jangan taruh minyak yang banyak. Better korang ambil sikit. Dan juga kalau korang rebus, tak perlu rebus terlampau masak sangat. So bila dah ambil tu, sebab kita kena ikut macam ni. Maksudnya lagi banyak kita makan sayur dan protein tu, kita akan kenyang lebih lama. Itu kira. Kalau kita rasa lapar, means kita rasa lapar nasi, means kita ada kekurangan dua benda ni, protein dan juga fiber. So kena lengkapkan. Pada yang buat diet Eve, korang boleh ikut diet macam gaya saya. Tapi saya tak familiar lah diet Eve tu. Sebabnya saya pernah gagal saya diet mengikut diet Eve. So saya cemerlang dengan diet suku-suku separuh. So suku separuh ni mudah kan. So saya snacking saya yang saya prepare tu macam sayur timun, sayur carrot dan juga buah-buahan tu saya akan makan dalam pukul 10 pagi dan juga 4 petang untuk mengelakkan saya craving. Dalam diet ni kita tahu kalau kita buat ni kita akan kerap craving. Itu yang saya buat. Sebab saya nak elak saya craving, supaya saya nak makan. Saya nak kunyah, saya akan kunyah timun tu atau carrot. Dia akan ada macam, kita rasa macam tak nak lah kan, macam tu kan. So saya buat diet macam tu. Mudah dia preparation makanan saya. So tak perlu, simple sahaja korang nak buat. Sebab diet saya tak mening kepala saya prepare makanan apa yang saya masak. Sebab saya kalau nak masak untuk diri sendiri, untuk ni memang kalau kita buat serentak tu memang kita akan rasa penat. So bila kita rasa penat, kita tak nak buat, end up kita kata diet ni menyusahkan diri. Diet ni bosan lah, pemakanan pun bosan. So saya takkan ikut rebus-rebus, melainkan saya buat clean 9. Kalau saya makan sambal, saya akan pastikan sambal tu hanya diikat saja, takkan menimbun lah, kiranya sikit-sikit saja. So diet ni mudah, jangan nak serabut kepala. Ini adalah contoh breakfast yang saya ambil. Yang ni saya ambil roti bakar dan tuna. Dan air saya akan buat homemade coklat. Ni adalah kadang-kadang saya makan juga telur separuh masak, ada buah, dragon fruit dan air teh tanpa gula. Makan ni pun dah okey. Ini adalah breakfast yang saya makan lah, antara contoh. Dan seperti biasa, snacking saya hanya ambil ni saja untuk mengelakkan saya craving dan juga saya nak mengunyahkan. Saya punya menu makan tengah hari je, simple je. Antara dua ni lah. Kadang-kadang yang ni makan dinner, yang ni makan ni. Cuma saya tak ambil farm fries. Kadang-kadang dinner saya akan ambil salad sahaja.
Untuk yang jenis tak sempat nak masak, ataupun ada meeting, ataupun ada panggil kenduri kat luar tu kan, so boleh je. Ini tips saya bagi. Kat luar makanan yang lulus diet adalah nasi ayam. Nasi ayam tu macam biasa, korang kena ambil portion yang macam ni, dan juga korang kena ambil proteinnya kena macam ni. Kalau ayam tu kadang-kadang tak cukup ni, korang kena tambah. Pastikan ada yang ukur-ukur. Kalau dapat separuh, korang beli 2 lah. Then fiber. Biasa kalau nasi ayam ni sayur dia tak banyak kan, korang kena add on. Korang kena add on macam tambah lagi sayur, macam salad, timun ataupun tomato. Korang tambah untuk mencukupkan. So ini menu pertama yang lulus untuk makan kat luar. Yang kedua adalah kalau rasa nak makan nasi kandar, ini untuk yang memang craving nak makan nasi kandar, mudah saja. Kuah tak perlu ambil. Nasi tu tetap portion yang macam ni. Protein ambil dekat macam contoh ayam kari kan, ataupun kari ikan. So korang ambil je dia punya protein tu di situ, kena ada sebesar ni juga. Dan juga sayur kat situ. Selalu nasi kandar ni mesti dia banyak kepada sayur tumis kan, macam kopi semua tu kan. Kalau ada salad korang ambil lah. Kalau tak ada, korang terpaksa lah ambil juga tu. Cuma nanti saya rasa ada kot kan, kalau dekat tempat-tempat ni ada ulam-ulam sikit kan, so boleh. Yang ketiga adalah kalau nak makan mi goreng, mi sup, semua tu kan, bihun sup, boleh. Tapi macam biasa ikut portion. Tapi cuma kalau yang macam bihun sup, sup ni, ataupun ayam macam kari, mi kari ke, ayam dia boleh dikirakan. So korang kena add on tau. Macam contoh korang kena tambah telur ke, protein juga kat protein. Okey, kesimpulannya untuk penyediaan meal ni mudah sahaja. Tak perlu nak pening kepala. Apa yang kita masak, itu yang kita makan. So kalau yang rasa susah sangat nak diet dan rasa makanan tu bosan, korang masak aja apa yang korang masak tu suami anak-anak. Namun korang kena jaga portion kena jaga. Senaman pun kena buat. So 80% adalah pemakanan kita kan. Kalau ikut survey dalam penurunan berat badan ni adalah 80% penjagaan pemakanan dan 20% adalah penjagaan senaman. So korang kena pandang balance. Yang pastinya utama adalah pemakanan. Yang saya buat ni pun memang saya buat dengan penuh sabar, dan alhamdulillah bila dapat hasilnya saya sangat happy sebab saya enjoy dengan journey saya. First, saya buat diet suku-suku separuh. Saya prepare meal macam mana saya masak untuk suami saya, untuk anak-anak, dan saya akan makan. Tapi saya ubahlah, macam sarapan pagi saya akan makan roti, ataupun saya akan buat telur rebus ataupun telur separuh masak, sebab nak cukup protein kan. Lepas tu saya akan banculah dengan kopi O tanpa gula, teh O tanpa gula, terpulang. So yang tengah hari baru saya makan nasi. So saya akan pastikan diet saya satu hari sekali dia makan nasi. Dan bila dinner saya akan pastikan kita tetap suku-suku separuh, tapi kita akan pastikan protein kita dengan fiber tu mencukupi untuk keperluan badan kita. Yang pasti jangan stres-stres, sebab kita ni key utama adalah kita kena fikir yang kita nak sihat. Kita kena fikir yang kita nak badan kita ni berterusan, sebab dari masa ke semasa tahap kesihatan kita tak macam dulu. Tahap kesihatan kita akan berubah dari masa ke masa. So dari sekarang kita kena jaga betul-betul dan jaga pemakanan. Kita kena ubah lifestyle kita. Mudah saja untuk buat ini. Diet kena enjoy. So preparation makanan tu penting. Preparation makanan tu penting sebab ialah key untuk diet kita lulus atau gagal. Kalau kita gagal preparation, bermakna kita punya memang diet kita memang gagal. Sejujurnya kalau korang nak berjaya diet, korang kena rajin memasak. Korang kena rajin masak tu diri sendiri. Rasa macam tapi jangan rasa bosan. Korang kena masak sendiri. Untuk masak sendiri sebab kita boleh kontrol makan. Macam saya akan masak sendiri sebab saya boleh kontrol perasa. Dan sebab saya suka makan, jadinya saya perlu ikut masakan yang saya nak, tapi berdasarkan portion juga perasa yang saya luluskan dalam diet saya. So dapat sesuatu